Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan pada ketika ini penonton pastinya kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting untuk kita terus berkongsi kepada anda, iaitu berkenaan isu skema pekerjaan yang semakin mengganas dan kita sampai sekarang masih lagi menjadi tanda tanya mengapa perkara ini terus berlaku khususnya dalam kalangan masyarakat kita yang terus terpedaya dengan skema pekerjaan ini. Jadi pada hari ini kita nak memperhalusi perkara ini dengan lebih mendalam lagi. Bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan, merupakan pengurusi NGO antarabangsa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Datuk, kalau kita lihat isu skema pekerjaan ini bukanlah suatu perkara yang baharu Datuk. Dan perkara ini sering kita war-warkan di semua platform termasuk juga di media arus perdana dan juga media sosial. Namun persoalan utamanya Datuk, kenapa perkara ini terus berlaku secara berterusan Datuk? Terima kasih banyak. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada RTM yang sentiasa memberi ruang dan peluang untuk kita kongsi pengalaman yang baik ini untuk rakyat semua mengetahui dengan lebih lanjut ya. Kenapa orang berkata kita banyak tentang skema ini sering berlaku ya. Sering terjadi walaupun perkara ini bukan baru Tahun kita tengok pada tahun 2016 berlaku juga perkara-perkara macam ini. Masa saya berkhidmat di Kementerian Luar juga berlaku tahun 2006. Banyak kisah-kisah berlaku ya tentang skema pekerjaan di luar negara. Yang tertarik saya nak ceritakan sedikit yang mereka patut mengambil pengajaran pada tahun 2016 berlakunya boroh-boroh daripada Malaysia ni yang mencari peluang pekerjaan di Australia. So pergi mutik buah dan sebagainya. Mereka tertarik dengan tawaran pergi ke luar negara. Kerana kita dapati golongan-golongan ini adalah golongan yang terlalu muda. Terdedah dengan berbagai-bagai iklan dan mereka tertarik dengan peluang pekerjaan di luar negara kerana mereka dirasakan diri mereka ini bila pergi luar negara tu berasa hebatlah. Maka kita boleh tunjuk kepada rakan-rakan di luar sana, saya kerja di luar negara. Saya sendiri pada zaman muda pun tertarik untuk bekerja menjadi pelaut. Contoh ya, menjadi seorang pelaut. Pada waktu tu habis je SPM, saya tertarik sebab saya duduk di sebuah perkampungan nelayan di negeri Terengganu, Pantai Timur. Tertarik. Ya, bila tertarik tu kita tengok kat mana sumber kita nak pergi pekerjaan ni. Kita tak tahu. Pada waktu itu tidak ada kemudahan macam sekarang. Tapi sekarang ini kemudahan begitu banyak. Jadi pengaruh itu besar di media-media sosial. Tapi saya lihat mereka-mereka yang terdedah kepada pekerjaan skema ini, pekerjaan di luar negara ni terlibat ada ejen-ejen tertentu dalam negara kita ini. Ada ejen tertentu yang cuba menarik mereka untuk bekerja di luar negara. Tawaran ini sering berlaku. Ini sering terjadi. Ini yang saya nak kupaskan pada hari inilah. Baik Datuk, dan bila kita melihat kepada taktik dan juga modus operandi yang digunakan oleh skema ini bagi menarik perhatian anak-anak muda khususnya, iaitu antaranya adalah gaji yang lumayan, kerja di luar negara dan pekerjaannya pun agak stabil kelihatannya di tawaran tersebut. Jadi ini antara taktik-taktik yang digunakan oleh mereka dan saya kira taktiknya lebih kurang sama je, tapi kita masih lagi tertipu dengan taktik skema ni, Datuk. Ya, betul. Tawaran gaji yang lumayan tu memang di mana-mana kita tengok, kalau kutip buah di Australia pun tawaran gaji dia 6,000. Dia tengok, dia tak tengok 6,000 tu dalam bentuk yang bagaimana pekerjaan mereka. Mereka nampak kutip buah, hanya sekadar kutip buah apple, tomato, orange, sekadar itu. Tetapi mereka tidak melihat secara menyeluruh. Bila kutip buah pergi sampai di Australia, dia kena keluar duit sebelum pergi itu, dia kena bayar serta memang kepada ejen dalam 4,000 ke 5,000 ringgit Malaysia dengan bayar kapal terbang dan sebagainya. Apabila mereka sampai di Australia, kes tahun 2016, bagaimana mereka bila sampai saja di sana, mereka ejen tu bawa mereka pergi satu ladang, beribu-ribu ekar ladang tu begitu luas. Dengan dia tunjuk mula-mula bila mereka lalu, dia tunjukkan rumah-rumah yang cantik seolah-olah mereka ini akan tinggal di rumah-rumah berkenaan. Apabila sampai kat ladang, mereka tinggal di rumah-rumah setinggan saja. Dengan kemudahan yang tidak ada dan makan mereka kena makan sendiri. Transport daripada tempat dia tinggal tu ke tempat ladang tu pun kena bayar. Kurang-kurangnya $7 satu hari. Dia bayar sewa rumah yang daif itu pun
200 lebih satu minggu. Bayangkan, mereka kira-kira balik kena bayar 200 lebih USD Australia. Transport hari-hari 7 USD satu hari. Bayangkan dengan pendapatan dia, gaji hari tu. Gaji hari. Kutip buah tu berdasarkan pakur ataupun bekas yang dia nak pergi satu tempat ke satu tempat tu. Bayangkan dengan guna tenaga. Kalau mereka tidak ada kekuatan dari segi fizikal dan mental, susah. Mesti ada kekuatan tersebut. Kalau mereka sakit, kena cari sendirilah obat-obat perubatan yang berlaku. Ini juga berlaku di lain-lain negara seperti di Korea. Kebanyakan mereka pergi ini menggunakan satu visa pelancongan, visa social visa, bukan visa pekerjaan. Ini satu masalah juga. Sebab di mana-mana negara, termasuk di negara kita pun, kalau mereka menggunakan social visa, tak boleh bekerja. Dia sekadar untuk melancong. Betul. Jadi ini satu tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh negara-negara berkenaan, termasuk negara kita, kepada mereka yang datang ke negara kita dengan tujuan melancong tapi bekerja. Tak boleh. Okey. Untuk kita memberikan pendedahan dan juga kesedaran kepada masyarakat di luar sana, khususnya dalam kalangan anak-anak muda berkenaan risiko skema pekerjaan di luar negara ini, Datuk. Apakah antara langkah-langkah terbaik yang perlu dilaksanakan mereka terlebih dahulu di peringkat awal, Datuk? Adakah mereka perlu memeriksa kesahihan pekerjaan tersebut di kedutaan-kedutaan negara, Datuk? Ya, betul. Saya dapati kebanyakan mereka yang nak bekerja ni, pertama, mereka kena semak balik. Kita ada unit yang nak semak. Kita ada kementerian yang sewajarnya kita rujuk, iaitu Kementerian Luar Negeri. Bahagian kaunselor itu sendiri. Dinama bahagian kaunselor di Kementerian Luar. Sebab saya pernah bertugas di Kementerian Luar. Saya pernah duduk di Kementerian Luar lama juga. Jadi sebab itu pengalaman saya di kementerian itu sendiri, saya pengalaman saya di KDN, Kementerian Luar. Jadi ini boleh membolehkan mereka merujuk kepada Kementerian Luar tentang sesuatu pekerjaan tu yang sah, yang boleh dirujuk untuk mereka bekerja. Dalam masa yang sama kita melihat apabila orang-orang muda ni mendapat tawaran, biasanya dia dapat daripada rakan-rakan dia. Selain pada media sosial, dia ada rakan dia yang bekerja di luar negara yang menghubungi mereka. Ini kisah yang berlaku, yang saya akan cerita sekejap lagi bagaimana kisah-kisah ini berlaku. Bukan senang apabila mereka pergi ke luar negara, apabila mereka ditangkap ataupun dah masuk dalam blok yang tempat yang mereka duduk tu. Bukan senang untuk kita pergi ambil dia. Kemasukan mereka ni ada dua cara. Ada yang masuk secara sah tadi, walaupun dia menggunakan social visa, dia masuk menggunakan PT-PT sepadan yang sah. Mana jalan laut ke, jalan darat ke, jalan udara ke, menggunakan pasport. Ada yang masuk tidak sah. Yang masuk secara haram. Pergi haram. Pergi melalui pintu sepadan yang paling hampir yang kita, Thailand lah. Maka mereka pergi, ini timbul masalah yang besar. Jadi saya syorkan supaya Kementerian Belia ataupun Pertubuhan Belia ataupun NGO berkaitan dengan belia ini mesti memperbanyakkan program kesedaran tentang mereka yang nak bekerja luar negara. Ingat, kerja luar negara ini bukan kerja di Malaysia. Banyak prosedur dan peraturan undang-undang yang kita patuhi. Banyak. Pengalaman saya sebagai NGO antarabangsa, saya banyak pergi ke negara-negara ASEAN yang saya jaga, termasuk Asia Tenggara. Tiap-tiap satu negara itu berbeza. Dari segi undang-undang, dari segi bahasa, dari segi budaya. Jadi kena memahaminya. Bukan senang, 23 tahun pengalaman saya di international, bukan semudah itu. Jadi saya sedia untuk memberi penerangan ini kalau diminta di mana-mana universiti atau pusat-pusat pengajian, pertubuhan, untuk memberi penerangan lebih lanjut. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita pergi ke luar negara, mendapat peluang pekerjaan. Kita boleh rujuk juga kepada kedutaan-kedutaan asing, kedutaan-kedutaan negara-negara yang kita nak bekerja. Sebagai contoh di Korea ke, di Australia ke, kita boleh rujuk. Sebab ada cara dia apabila kita bekerja di luar negara ni dengan kaedah yang betul. Kenapa pergi kaedah yang songsang, yang tidak betul?
Betul. Ada kaedah yang betul. Ya. Kan? Dan dari segi cabaran juga dan juga kekangan untuk kita menangani perkara ini secara total atau bukan mudah tu untuk kita nak bawa kembali mereka yang telah pun menjadi mangsa scammer untuk pulang ke negara Malaysia. Itu merupakan satu cabaran yang cukup besar sebab kita kena berhubung antara dua komunikasi antara dua negara. Ya. Dan ini akan melibatkan banyak pihak jugalah. Dan cabaran mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana sebab Datuk pun sendiri pernah ada pengalaman juga membawa 47 orang mangsa pulang ke Malaysia kembali. Ya. Sebenarnya beginilah ya. Cabaran tu memang banyak. Apabila mereka pergi luar negara, sebab tu saya mengatakan apabila kita nak bekerja di luar negara, paling penting kita kena beritahu semua rakyat kita, ibu bapa kita, kaum keluarga, sahabat anda yang kita kena memaklumkan kita nak pergi ke mana. Tetapi di sini saya juga nak mengingatkan pada ibu bapa lah. Kalau ada anak-anak mereka yang nak pergi ke luar negara, buat semakan sikitlah. Anak tu nak pergi ke mana, bekerja kat mana, dengan siapa dia pergi. Dan jika ada keraguan, buatlah report kepada pihak berkuasa supaya tindakan itu boleh diambil. Sebab saya nak ingin juga menekankan kat sini bahawa pihak immigration atau pihak berkuasa tempatan, pihak polis dan sebagainya tidak ada hak untuk menahan mereka untuk pergi luar negara kalau mereka pergi secara sah. Bagaimanapun ada pihak mengatakan bahawa mereka-mereka yang bawah umur yang muda ni kita mesti ada sekatan untuk mereka pergi ke luar negara. Tak boleh sebenarnya. Sebab mereka yang disekat oleh pihak immigration mereka yang ada blacklist saja. Iaitu ada masalah dengan SDN percukaian, ada masalah mahkamah, ataupun lain-lain isu yang berbangkit soal keselamatan yang mana mereka tak boleh keluar negara. Bagi mereka-mereka yang lain yang tidak ada permasalahan, boleh saja pergi keluar negara tanpa sekatan. Kita tak boleh nak sekat rakyat kita untuk keluar negara kalau tujuan dia baik. Dia pergi, kecuali mereka ada kes-kes tertentu. Dalam persoalan ini, kita kena melihat apabila kes itu berlaku, apabila mereka pergi ke luar negara dengan menggunakan social visa pelancongan ini, bekerja di luar negara, kemudian ditangkap, dia akan menimbul satu masalah, di luar negara. Di mana pihak kedutaan kita memang bekerja kuat, tetapi kita tak boleh bebankan semua permasalahan yang kita buat pada pihak kedutaan semata-mata. Betul. Kecuali kes-kes yang melibatkan sebab pihak kedutaan ni banyak kerja dia kena buat. Dia kena jaga negara, imej negara kita ni di luar negara. Betul. Jadi kalau sekiranya isu berbangkit, kita pergi Korea dengan social visa kemudian kita hilang. Tetapi saya melihat satu yang saya tertarik di Korea, saya bawa balik dari Korea, di mana sekatan immigration tu sendiri melihat daripada kita yang nak pergi ke sana. Bagaimana dia ada prosedur yang tersendiri dan dia juga menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang nak pergi Korea ni dengan beberapa syarat. Mereka yang belajar di Korea, apabila dia habis tamat belajar, dia mohon kerja di Korea lebih mudah. Dan mereka juga yang duduk di Korea berkahwin dari tempatan Korea pun mungkin lebih mudah. Jadi bukan saya menggalakkan mereka berkahwin, tapi saya nak menceritakan bahawa Korea tu dia ada sekatan-sekatan tersendiri untuk kita bekerja di sana. Di Korea. Jadi banyak juga orang kita pergi Korea akhirnya tidak balik. Dia bekerja di sana secara tidak sah. Risikonya apabila kita kerja dengan social visa ni, majikan boleh ambil kesempatan pada kita. Dia tidak jamin dari segi keselamatan kita, dari segi kesihatan, dari segi kemalangan. Dan banyak dan kita hidup dalam keadaan ketakutan di mana lari saya dari tempat ke satu tempat. Ini berlaku. Di mana saya nak ceritakan sikit kes yang berlaku di Cambodia pada tahun 2018. 47 orang rakyat Malaysia yang pergi ke Cambodia ni, 10 daripadanya wanita. Bukan tak ada wanita, ada wanita. 10 daripadanya wanita. Berumur daripada umur 19 tahun. Mereka terpengaruh untuk bekerja di Cambodia ni kerana elan daripada media sosial, dan saya syaki juga di kalangan mereka tu ada ejen-ejen tertentu lah yang bawa mereka dalam jumlah yang besar. 47 orang. Pergi yang pertama 27 orang, pergi yang kedua 20 orang. So mereka turun di Siem Reap dengan tawaran kerja di hotel, kerja di pusat-pusat di perhotelan lah, kerja di perhotelan, kerja tempat-tempat hiburan dan sebagainya di Siem Reap. Siem Reap satu tempat
di mana tempat tu tempat pelancong yang besar di Cambodia, ya. Apabila mereka sampai di Cambodia tu dalam jumlah yang besar ini, maka mereka dibawa apabila satu penempatan yang jauh sikit daripada tempat hotel itu, mereka dikurung dalam satu buah rumah. Pasport mereka, telefon mereka dirampas. Jadi ini yang pertama. Datang yang kedua pula, 20 orang lagi sama juga dikurung dari satu rumah. Mereka dikendaki bekerja bukan lagi tawaran kerja di hotel, tapi dijadikan skamer judi online pada waktu itu, ya, pada tahun 2018. Saya dapat tahu cerita ni dari media. Akhirnya saya jumpa dengan satu media, dia bagi tahu saya bahawa ada kes yang berlaku, dan kawan-kawan saya daripada Sarawak, 47 orang ni, 40 daripadanya adalah orang-orang Iban, Kadazan, Muru, Melanau, orang Sarawak lah. 3 daripadanya rakyat Sabah, 3 daripada rakyat Selangor. 1 daripadanya orang Melayu kita lah, daripada Kuala Selangor. Selebihnya Chinese. Ada orang-orang daripada Chinese lah yang ramai. Yang pergi dari 47 tu 10 orang daripadanya beragama Islam lah. Jadi operasi saya pada waktu itu untuk pergi, saya NGO pada waktu itu beroperasi di Cambodia. Memang base NGO antarabangsa saya di Cambodia. Base saya di Cambodia. Jadi kebetulan dia minta tolong. Bukan semudah itu. Jarak daripada Phnom Penh nak pergi ke tempat mereka ditahan tu lebih kurang 7 jam. Dengan tidak ada kemudahan-kemudahan tertentu. Jadi nasib baik mereka ini ditahan oleh pihak berkuasa. Kalau mereka duduk di kamp-kamp tempat-tempat tertentu, tempat skamer, judi atau kasino dan sebagainya, bukan semudah itu. Jadi saya menyarankanlah kepada orang muda-muda sana, ambil iktibar apa yang berlaku sebelum ini. Ambil iktibar, bukan semudah, bukan semua ni yang bernasib baik boleh diselamatkan. Ada yang tak boleh langsung, ada yang mati, meninggal dunia dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu memang duta tidak ada di situ. Dan saya sebagai orang yang bekas bekerja di Wisma Putra, di Kementerian Luar, ada pengalaman sedikit. Bagaimana kaedahnya untuk proses membawa balik mereka ini. Bagaimana proses bukan mudah. Kena dari satu tangga ke satu tangga, satu kementerian ke satu kementerian. Nasib baik saya dibantu oleh Menteri Kanan Cambodia yang turut bersama membantu saya untuk operasi ini. Kalau saya saja, saya rasa tidak mampu. Sebab apa? Saya juga diancam oleh ugutan, gangster dan sebagainya. Bukan semudah itu, ya. Jadi nyawa saya juga jadi taruhan sebenarnya. Wow, satu pengalaman yang cukup luar biasa yang kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana, dan kita harapkan ianya menjadi satu peringatan dan juga iktibar kepada kita semua. Datuk, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, Datuk, mungkin ada kata-kata nasihat kepada masyarakat di luar sana, khususnya anak-anak muda ini, Datuk, supaya tidak lagi terpedaya dengan skema pekerjaan ini, Datuk. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Saya nasihatlah individu-individu yang ingin bekerja di luar negara, pastinya tawaran tu yang kita terima tu kita kena pasti sahih. Sah, mana ada tawaran-tawaran yang kita kena pasti dan kita rujuk kepada pihak-pihak berkuasa, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan bahawa tawaran yang kita dapat itu tawaran yang benar, betul, ya. Bukan kita pergi begitu saja. Jadi ingat, jangan disebabkan sikap kita yang mementing diri sendiri, kita menyusahkan ibu bapa kita, keluarga kita, sahabat anda kita, masyarakat dan negara. Negara terpaksa kena jamin kita, kalau dah jadi macam ni. Bukan semua benda yang boleh dijamin. Masih ada banyak lagi dalam penjara-penjara yang mereka bekerja di luar negara menyalahi undang-undang. Sebab protokolnya kita kena menghormati negara tersebut, dia ada undang-undang tersendiri. Mereka yang terlibat dengan dadah dan sebagainya, susah nak diselamatkan. Jadi pada orang muda-muda di luar sana, bila nak bekerja tu, pastinya kita fikir panjang. Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak tertentu supaya kita dapat satu resolution yang baik sebelum kita pergi ke luar negara. Ingat, sentiasa berwaspada, jangan jadi mangsa seterusnya. Itulah kata-kata saya kepada mereka yang di luar sana.
Ya, itu dia. Sekiranya dapat tawaran-tawaran yang dengan tawaran lumayan gajinya, berhati-hati, terus dapatkan rujukan daripada ibu bapa dan sebagainya untuk kita mengetahui supaya keadaan nyawa dan juga keluarga kita selamatlah, Datuk. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan, merupakan pengerusi NGO Antarabangsa. Terima kasih banyak, Datuk. Baik, penonton, seterusnya kita